Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara saya buat kabinet untuk simpan barang untuk diletakkan di luar rumah. Untuk buat kabinet kali ini saya tak ikut sangat cara biasa. Sebab saya nak test tengok okey tak guna cara ni. Yang ni saya potong dulu bracket tebal dia 1 inci. Bracket ni untuk menahan para-para nanti. Lepas tu saya potong ikut saiz panjang setiap bracket yang saya nak lah. Yang ni saya tanda dulu ketebalan untuk bottom. Dan saya ukur jarak untuk saya letakkan para bermula daripada bottom tadi itulah. Saya akan tampalkan bracket tadi tu menggunakan gam dan saya pakukan. Lepas tu saya akan skrukan supaya dia lebih kukuh. Masa ni saya belum lagi potong panel kiri dan kanan kabinet. Saya tampal saja bracket ni dulu supaya bracket ni nanti dia sama level antara kiri dan kanan. Kira macam saya pasang bracket ni untuk kedua-dua belah panel sekaligus lah. Kalau nampak kat sini, saya bagi jarak sikit bracket tu daripada bahagian depan sebab nanti saya akan taruh support untuk shelf kat depan tu. Untuk kabinet ni saya buat 4 para je sebab barang-barang nak letak ni agak besar juga, jadi saya tak boleh nak buat para banyak-banyak. Saya gunakan speed square ni untuk memastikan bracket saya pasang ni adalah lurus. Sekarang saya akan pre-drill dulu sebelum saya letakkan skru pada setiap bracket tu. Sebab tadi cuma paku saja, paku tak cukup kuat, jadi saya kena skrukan jugalah. Sekarang saya akan terbalikkan plywood yang dah saya tampal bracket tadi untuk saya potong kepada dua. Lebih mudah potong dalam keadaan terbalik sebab ada bracket-bracket tu kan. Saya setkan 50 cm pada crack jig tu dan saya potong plywood tadi kepada dua bahagian untuk panel kiri dan kanan. Sekarang saya akan lapis dua panel di kiri dan kanan tadi tu untuk saya potong ikut ketinggian kabinet. Dengan memotong kedua-dua panel kiri dan kanan ni secara serentak,
saya boleh pastikan ketinggian kabinet saya ni kiri kanan dia sama. Yang ni saya potong untuk top dan bottom pula. Ukuran dia sama juga macam kelebaran panel kiri dan kanan tadi. Yang ni saya potong top dan bottom ikut kelebaran kabinet. Yang ni saya ukur untuk para-para. Cara saya ukur sama panjang macam top dan bottom tadi. Tapi saya akan tolak ketebalan untuk dinding kiri dan kanan. Sebab tu saya gunakan kayu kecil 2 tu. Yang tu kira mewakili ketebalan yang sama untuk dinding kiri dan kanan lah. Dengan cara ni saya akan dapat ukuran yang lebih tepat. Sebelum saya cat, saya tampal dulu masking tape kat situ sebab nanti bila saya nak pasang top dan bottom, saya akan letak gam. Saya cat primer 2 lapisan. Sebelum saya cat ni, saya dah sanding dulu sebenarnya, cuma saya tak rakam. Sebelum saya cat top coat, saya akan sanding sikit. Lepas tu baru saya akan cat top coat 2 lapisan pula lah. Bila cat bahagian dalam keadaan flat macam ni, belum sambung ni, saya rasa lebih mudah. Kalau tak nanti nak cat bahagian celah-celah tu yang saya rasa leceh sikit lah. Lagipun saya tak adalah saya nak terbongkok-bongkok ke panjat tangga kan. Sebab bila dah pasang kan nanti dia akan tinggi kan. Jadi dalam keadaan flat ni saya boleh cat dengan lebih selesa. Kalau nak lebih mudah, buat groove untuk letak para tu. Tapi saya tak nak guna router selalu sangat sebab router ni bising.
Sekarang ni saya sambung untuk tapak bawah kabinet. Saya buatkan tapak ni berasingan daripada kabinet sebab lantai tempat saya nak letak kabinet tu tak rata. Jadi saya kena asingkan tapak dengan kabinet. Supaya nanti saya boleh levelkan dulu tapak ni. Dan kemudian baru saya letak kabinet atas tapak yang dah level. Tu lebih mudah lah daripada saya nak levelkan kabinet yang besar-besar ni. Saya buatkan tulang-tulang macam ni supaya tapak ni mampu nak tahan beban kabinet yang besar tu. Yang ni pula saya buatkan supaya bila saya nak skru kabinet ni dari atas nanti, saya ada ruang yang cukup besar lah. Kabinet ni akan diletak kat luar, jadi saya maklum akan ada air ke hujan ke, jadi saya akan letakkan rubber feet ni untuk protect saya punya kabinet ni daripada terkena air. Nampak kan nanti dia ada jarak macam tu, cukuplah, tak perlu tinggi-tinggi sangat sebab kabinet ni besar. Okey, sekarang kita mulakan proses mencantum kabinet kita. Saya akan gunakan gam, tembak paku dan saya akan skru. Dan saya akan gunakan corner clamp ni untuk memastikan saya punya kabinet ni bersudut tepat. Saya tak ada klem yang cukup panjang. Kalau ada, lebih mudah sebenarnya. Senang, kita boleh klem dan kita paku, jadi kita punya cantuman tu lebih rapat. Tapi bila kita dah skru ni, dia still rapat jugalah. Cuma lebih cantik lah kalau ada klem. Masa ni dinding kiri kanan sebelah luar tu saya belum cat sebab nanti saya akan tutup dulu lubang-lubang skru ni dengan wood filler. Lepas tu baru saya akan cat. Untuk letakkan back panel ni saya tak letak gam sebab masa saya cat back panel tu saya lupa nak letak masking tape. So kalau saya letak gam pun tak guna sebab gam dia tak melekat elok pada cat. Jadi saya guna skru banyak sikit lah. Okay, nampak dah siap cantum kan, dah senang, tak perlu cat lagi. Kalau ada spray gun tu lebih senang lah kot cat bila dah siap pasang. Saya tak ada.
Yang ni saya pasangkan support untuk setiap para sebab para kita ni agak panjang. Jadi saya tak nak para-para ni melendut. Jadi dengan adanya support ni dia akan para kita lebih kukuh. Saya memang sengaja lebihkan tadi supaya bila saya dah pasang baru saya potong supaya nampak lebih kemas. Kemudian saya tambah skru jugalah supaya dia lebih kuat. Sekarang kita test letakkan para-para kita. Tengok okey ukuran kita ngam. Sekarang saya akan catkan para-para tu dan juga dinding luar kabinet. Saya tak rakam masa saya cat dinding luar tu lah. Okay, sekarang saya akan tebukkan lubang untuk saya pasangkan hinges pada pintu. Setiap pintu saya akan letakkan 4 hinges lah sebab pintu ni agak besar. Saya letakkan spacer kat bawah tu supaya pintu kita ni sama tinggi lah. Dan saya skrukan hinges tu pada dinding kabinet dalam keadaan pintu tertutup. Ni saya catkan para tu dengan colour kari ayam. Nice kan? Colour kari ayam lawan dengan warna putih ni. Ni saya dah siap lukiskan garisan untuk saya buat groove untuk pintu. Dan saya akan buat groove tu guna router bit 1/4 inci dan kedalaman dia pun 1/4 inci juga. Saya buatkan groove ni supaya pintu ni macam ala-ala shaker door lah. Tapi tipu-tipu punya.
Sebab pintu ni besar, jadi kalau kosong tu nampak kosong sangat, tak cantik lah. Sebab tu saya buatkan macam ala-ala shaker door ni. Sekarang proses meletakkan kabinet ni kat tempat dia. Mula kita levelkan dulu kita punya base tu. Lepas kita dah letakkan kabinet tu atas base tadi, saya akan screwkan kabinet tu pada base tu. Okey, sekarang kita pasang balik pintu sebab tadi saya buka untuk saya cat dan buat groove tadi. Saya beli kabinet handle yang sama macam yang lepas. Jadi saya gunakan template yang sama lah untuk lubang dia tu. Ni saya letakkan trim untuk tutup gap antara kabinet dengan lantai. Sebab lantai tak rata, jadi gap dia tu tak sama. Jadi saya letak trim ni bagi nampak cantik sikit lah. Lagipun saya tak nak ada binatang-binatang masuk bawah kabinet ni. Okey, dah selesai. Terima kasih kerana menonton. Bye.